Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Tajuk kita hari ini ialah benda-benda di persekitaran. Standard kandungan kita hari ini ialah benda-benda di persekitaran. Standard pembelajaran kita hari ini ialah memerihalkan ciri-ciri benda-benda hidup. Okey, murid-murid, minggu sebelum ini cikgu dah berikan benda-benda hidup di persekitaran dan benda bukan hidup di persekitaran anda semua ya. Cikgu ada minta kamu semua buat buku scrap. Okey, kali ini kita akan lihat ciri-ciri benda hidup. Dan yang kedua, menyatakan benda hidup dan bukan benda hidup yang terdapat di persekitaran murid. Kepentingannya ya murid-murid, kepentingan benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di persekitaran. Okey, baiklah murid-murid. Kepentingan bermaksud kegunaan benda hidup atau bukan hidup yang terdapat di persekitaran yang membantu kita manusia ya. Baiklah murid-murid, kita tengok satu persatu ciri-ciri benda hidup. Okey, ini ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup ada 6 ciri. Maksudnya, benda hidup mesti ada perkara ini. Ya, baru kita boleh katakan benda itu benda hidup. Ya, murid-murid. Okey, yang pertama sekali ialah bernafas. Okey, benda hidup mesti bernafas. Ya, murid-murid. Yang kedua, memerlukan air. Ya, semua benda hidup memerlukan air. Kemudian, memerlukan makanan. Benda hidup memerlukan makanan. Kemudian, benda hidup akan bergerak. Mesti bergerak ya murid-murid. Kalau tidak bergerak, itu bukan benda hidup. Ya, benda hidup akan bergerak. Membiak. Ya, membiak maksudnya benda hidup itu akan mempunyai anak. Ya, mempunyai zuriat. Ya, murid-murid. Kemudian, benda hidup membesar. Akan membesar ya murid-murid. Okey, kita lihat satu persatu ciri-ciri benda hidup ini. Okey, ini ialah ciri benda hidup yang ciri-ciri benda hidup yang terdapat dalam buku teks ya murid-murid. Murid-murid telah ambil buku teks dari sekolah. Ini ialah ciri-ciri benda hidup. Pertama sekali, bernafas. Kedua, memerlukan makanan dan air. Ketiga, bergerak. Keempat, membesar. Dan kelima, membiak. Ya, murid-murid, cikgu kata 6 sebab cikgu letak memerlukan makanan dan memerlukan air secara berasingan. Baiklah murid-murid, kita tengok bernafas. Okey, manusia mesti bernafas ya. Sebelum ini cikgu dah cakap benda hidup ada 3 jenis ya murid-murid.
Satu, manusia. Kedua, haiwan. Dan yang ketiga, tumbuh-tumbuhan. Ya, 3 jenis benda ini adalah benda hidup. Jadi, ketiga-tiga benda ini bernafas. Ya, murid-murid. Memerlukan air. Semua benda hidup memerlukan air, ya murid-murid. Manusia perlu minum air. Ya murid-murid. Begitu juga dengan haiwan. Semua jenis haiwan memerlukan air, akan minum air. Begitu juga dengan tumbuhan. Ya, sama ada kita siram air atau air hujan. Tumbuhan akan menyerap air melalui akar. Ya, murid-murid. Okey, yang seterusnya memerlukan makanan. Ya, murid-murid, manusia makan untuk membesar. Ya, murid-murid. Begitu juga dengan haiwan. Ya, kalau kamu ada haiwan peliharaan, kamu mesti memberi makanan. Ya, murid-murid, mengikut masanya. Okey, tumbuhan. Tumbuhan memerlukan makanan juga melalui baja-baja yang kita beri supaya tumbuhan dapat membesar dengan subur. Ya. Seterusnya, membesar. Setiap benda hidup akan membesar. Ya murid-murid, manusia tengok dari awal, dari sejak bayi, kemudian menjadi kanak-kanak, ya, menjadi kanak-kanak beberapa peringkat, kemudian menjadi dewasa, kemudian tua. Ya murid-murid. Begitu juga dengan haiwan, ya. Haiwan juga akan membesar, ya. Haiwan peliharaan murid-murid kalau ada, murid-murid akan dapat lihat dari sejak kecil hingga haiwan itu menjadi tua dan akhirnya meninggal, ya murid-murid. Begitu juga tumbuhan, ya. Tumbuhan juga membesar. Seterusnya, bergerak. Semua benda hidup akan bergerak. Ya murid-murid. Manusia seperti kamu semua tahu, manusia memang bergerak, ya, berjalan, ya, berlari. Begitu juga dengan haiwan-haiwan. Murid-murid tahu kan, semua jenis haiwan bergerak. Ya. Dan begitu juga tumbuhan. Tumbuhan juga bergerak, ya murid-murid. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya, bergerak terhadap rangsangan. Ya, bila tumbuhan ditiup angin, tumbuhan akan bergerak ke arah matahari, cahaya matahari. Ya, murid-murid. Seterusnya, membiak. Ya, murid-murid. Murid-murid tahu manusia semua melahirkan anak. Ya, murid-murid. Okey, begitu juga dengan haiwan.
Tetapi ada jenis haiwan yang bertelur seperti burung. Ada juga haiwan yang melahirkan anak, ya, yang beranak seperti singa, zirafah, ya, beruang. Ya, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga membiak, ya. Macam di sini ialah pokok pisang, ya. Pokok pisang secara automatik akan ada anak di sebelahnya. Ya, bila tumbuhan tu telah besar, ya, murid-murid. Ada juga tumbuhan yang kita perlu tanam biji dia, biji benih, ya. Ada tumbuhan yang biji benih dia berterbangan pergi ke arah lain. Itu kita akan belajar pada masa yang akan datang, ya murid-murid. Hari ini murid-murid hanya perlu mengetahui benda hidup membiak. Ya murid-murid. Sekarang kita lihat kepentingan atau kegunaan benda hidup, benda bukan hidup. Ya murid-murid. Murid-murid lihat, ini adalah daripada buku teks kamu. Ya, semua manusia mempunyai rumah. Ya, murid-murid, kenapa manusia memerlukan rumah? Boleh murid-murid jawab? Ya, manusia memerlukan rumah untuk berlindung. Ya, kalau hujan, cahaya matahari. Selain daripada itu, kita juga perlu perlindungan daripada haiwan buas, ya. Sebab itu kita memerlukan rumah. Rumah amat penting untuk manusia, ya murid-murid. Ya, rumah ialah benda bukan hidup yang sangat penting untuk manusia. Selain daripada itu, cuba tengok dekat sini ada ayam. Apa kepentingan ayam kepada manusia? Ayam benda hidup kan murid-murid? Okey, ayam kita perlu telurnya untuk makan. Kemudian kita juga makan daging ayam. Ya. Selain tu murid tengok dekat belakang rumah itu ada pokok pisang. Pokok pisang untuk apa murid-murid? Pokok pisang, kita boleh makan pisangnya, kita boleh makan jantung pisang, kita boleh makan tandan dia, ya, dekat dalam tu. Kemudian daun pisang juga digunakan untuk makan, ya, digunakan sebagai alas untuk makan, ya. Ada makan daun pisang, kan murid-murid? Okey, selain tu pokok kelapa, ya, memberikan kelapa kepada kita semua. Okey, selain tu ada motosikal. Motosikal sebagai kenderaan, ya, membawa kita ke mana-mana yang kita hendak pergi. Ya, penyapu untuk membersihkan rumah. Ya, murid boleh teka serba sedikit tentang benda-benda di persekitaran yang boleh digunakan, ya murid-murid, yang digunakan dalam kehidupan seharian murid-murid. Ya murid-murid. Okey, ini yang perlu murid-murid ingat, ya, dalam buku teks kamu. Ya, perkara ini dalam bab 1 yang perlu murid-murid ingat. Benda-benda di persekitaran terbahagi kepada benda hidup dan benda bukan hidup. Ya, minggu sebelum ini cikgu sudah minta murid-murid buat buku scrap
benda hidup dan benda bukan hidup. Ya, murid-murid. Kemudian hari ini kita belajar ciri-ciri benda hidup. Ya, benda hidup memerlukan makanan, memerlukan air, bernafas, bergerak, membesar dan membiak. Kemudian murid-murid perlu tahu kepentingan benda hidup dan benda bukan hidup yang terdapat di persekitaran murid-murid. Ya, murid-murid. Cikgu yakin murid dapat menyatakan kepentingan benda-benda yang terdapat di persekitaran murid-murid. Ya, murid-murid. Okey, di sini dalam buku teks kamu ada juga soalan ya. Kelaskan benda hidup kepada benda hidup dan bukan benda hidup. Ya, kelaskan benda-benda ini kepada benda hidup dan bukan hidup. Ya, murid-murid, cikgu sudah minta kamu buat buku scrap. Kemudian yang kedua yang kita belajar hari ini ialah nyatakan ciri-ciri benda hidup. Ya, murid-murid, perlu nyatakan 6 ciri benda hidup. Murid-murid wajib ingat ya murid-murid. Kemudian murid-murid perlu nyatakan kegunaan benda hidup dan bukan hidup. Ya, kegunaan, kepentingan dia dalam kehidupan murid-murid, kehidupan manusia seharian. Okey, cikgu harap murid-murid dapat faham topik hari ini ya murid-murid. Sangat mudah kan murid-murid? Benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di persekitaran kita. Okey, ingat ya murid-murid. Murid-murid perlu buat soalan kuis Google Form yang cikgu sediakan. Dan murid-murid perlu buat lembaran kerja yang cikgu sediakan. Ya, murid-murid, ada 3 jenis lembaran kerja yang cikgu sediakan. Ya, murid-murid buat untuk kefahaman murid-murid. Ya, murid-murid. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang ya, murid-murid. Bye.